Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini, cikgu akan terangkan tentang bab 3 sumber pembiayaan perniagaan. Okay, fokus kita pada hari ini ialah tentang sumber pembiayaan luaran sahaja. Okay, so dalam tajuk ni kamu akan belajar mengenal pasti sumber-sumber pembiayaan luaran. Okay, dia terbahagi kepada dua. Satu, bank dan institusi kewangan, dan yang kedua pula ialah agensi kerajaan. Okay, jom kita lihat satu persatu. Baiklah pelajar, kita tengok dulu apakah pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan. Okey, macam yang saya cakap awal tadi, pembiayaan daripada sumber luaran ni terbahagi kepada dua. Yang pertama, bank dan institusi kewangan, dan yang kedua daripada agensi kerajaan. Kita tengok sumber pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan dulu. Okey, so untuk pembiayaan daripada tahap ini, bank dan institusi kewangan, dia menawarkan pinjaman untuk peringkat permulaan, perkembangan dan pemulihan. Okey, bank memberikan pinjaman jangka pendek, panjang dan pinjaman berpenggal. Okey, pinjaman jangka pendek, jangka panjang dan berpenggal. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, sumber pembiayaan yang pertama ialah modal permulaan. Okey, pinjaman ini khas untuk usahawan yang nak mulakan perniagaan, yang baru nak mulakan perniagaan. Okey, ataupun nama lain dia dipanggil sumber modal formal. Okey, modal ini memberikan pinjaman berpenggal, okey, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Ini kita bagi dia nama macam ni, dia refer kepada tempoh pembiayaan, tempoh pembiayaan dan tempoh bayaran balik. Sekiranya tempoh pembiayaan ataupun tempoh bayaran balik itu dalam tempoh 12 bulan, kita panggil dia pinjaman jangka pendek. Okey, sekiranya setahun ke atas, dia adalah pinjaman jangka panjang, tapi sekiranya dia dalam tempoh 6 bulan, dia adalah pinjaman berpenggal. Okey, yang kedua, sewa beli. Okey, sewa beli. Okey, sewa beli ni saya terus bagi contoh lah supaya awak lebih faham. Okey, sewa beli ni ialah biasanya dia berikan kepada usahawan yang nak beli aset. Contohnya nak beli rumah atau kenderaan. Okey, contoh saya nak beli kereta Pro 2 arus. Okey, untuk kegunaan perniagaan saya. Okey, saya nak buat pinjaman dengan bank Islam. Kereta tu harganya RM50,000. Okey, jadi saya akan hantar permohonan pinjaman kepada Bank Islam sebanyak RM50,000. Jadi bila permohonan saya lulus, Bank Islam akan membayar RM50,000 harga kereta tersebut kepada Pro 2. Jadi sekarang ni saya berhutang dengan Bank Islam. Okey, sepanjang tempoh bayaran balik, sepanjang tempoh pinjaman saya jelaskan bayaran ansyuran contohnya sebanyak RM500 sebulan selama 10 tahun. Jadi sepanjang 10 tahun saya bayar ansyuran RM500 setiap bulan tu, sepanjang tempoh tu saya dikira menyewa aset tersebut, iaitu kereta tersebut, dengan pihak Bank Islam. Tetapi pada tahun ke-10, tahun terakhir saya punya tempoh pembiayaan tu, saya berhutang contohnya 10 tahun kan dengan Bank Islam kan. Tahun ke-10, bulan terakhir, waktu tu saya punya pinjaman dah habis dah. Saya dah habis bayar. Maka kereta tersebut jadi hak milik saya. Hak milik hanya akan berpindah kepada usahawan selepas semua ansyuran dijelaskan, iaitu bila saya dah bayar baliklah RM50,000 tu dekat Bank Islam. Okey. Yang ketiga, pajakan. Okey, pajakan ni kelas, konsep dia lebih kurang sama dengan sewa beli. Cuma bezanya, untuk pajakan, apabila usahawan dia tak cukup duit, nak beli mesin atau jentera. Jadi dia sewa dengan pihak bank mesin atau jentera yang dia nak gunakan tu. Sepanjang tempoh sewa, contoh dia nak gunakan mesin tersebut selama 5 tahun. Sepanjang tempoh sewaan dia tu selama 5 tahun, itu adalah dikira sewa lah. Sewa dengan pihak bank. Apa jadi selepas tempoh 5 tahun? Selepas tempoh 5 tahun, mesin atau jentera ataupun aset yang disewa tadi, hak miliknya kembali kepada pihak bank. Itu beza dengan sewa beli. Sewa beli, apabila di akhir tempoh bayaran ansyuran semua dah dijelaskan, hak milik akan berpindah kepada usahawan. Tetapi kalau pajakan, di akhir tempoh sewa, tempoh pajakan, aset yang disewa tu kembali hak miliknya kepada pihak bank. Dia tak jadi milik usahawan. Usahawan kekal sebagai penyewa. Okey, kita tengok share. Share ni awak dah biasa dengar. Share ni adalah bahagian modal dalam sesuatu perniagaan ataupun saham. Okey.
Sesebuah perniagaan boleh menerbitkan share. Menerbitkan share ni istilah, dengan kata mudahnya, dia jual share. Jual share bagi menambah modal. Okay, jadi bila kita punya syarikat ni kekurangan modal, jadi kita pun open, buka jualan share. Jadi bila orang beli saham kita, dia bayar kan. Jadi pembayaran saham tersebut kita gunakan sebagai modal tambahan dalam perniagaan kita. Okay, contoh, saya buka untuk jualan 10 unit saham. Satu saham tu harganya RM10,000. Contoh Okay, lepas tu bila saya open tu, saya cuma dapat 8 orang je usahawan ataupun pelabur beli saya punya saham. Tapi lagi 2 unit tu tak ada orang beli. Jadi kat situ, bank saudagar akan bertindak sebagai penanggung jamin terbitan share. Okay, kenapa dia bertindak sebagai penanggung jamin? Okay, dia akan beli 2 unit saham tadi yang tak ada orang beli. Okay, dengan cara membeli share yang tidak dapat dilanggan oleh pelabur. Jadi, siapa yang beli baki 2 unit tadi tu ialah bank saudagar. Dia bertindak sebagai penanggung. Dia tanggung 2 lagi unit share yang tak laku tadi dia beli. Jadi dia bayar kepada pihak syarikat sebagai pembeli saham. Okey, jadi bila bank saudagar bertindak sebagai pembeli saham, nanti saham yang 2 unit yang tak laku tu tak adalah orang yang tak beli. Tak adalah 2 unit saham tu tak ada yang beli. Adalah yang beli, iaitu bank saudagar. Okey, yang seterusnya overdraft. Okay, ini senang. Overdraft ni kemudahan kredit yang disediakan oleh bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa sahaja. Kata kuncinya pemegang akaun semasa. Okay, melalui kemudahan ni, pemegang akaun semasa boleh keluarkan duit lebih daripada apa yang dia ada dalam akaun semasa dia. Contohnya, saya ada RM20,000 dekat dalam saya punya akaun semasa. Tapi hari tu saya nak kena buat belian bahan mentah sebanyak RM25,000. Saya tak cukup RM5,000. Jadi pada waktu ni saya boleh guna kemudahan overdraft sebab saya pemegang akaun semasa. Jadi saya pun bayarlah RM25,000 dekat saya punya pembekal bahan mentah. Jadi pada waktu itu saya telah buat overdraft sebanyak RM5,000. Saya dah terlebih keluarkan RM5,000. Okey, so bank perdagangan akan cas kat saya faedah ke atas jumlah overdraft iaitu RM5,000 mengikut kadar harian. So kalau saya lambat bayar sehari adalah cas-cas dia. Sebab dia cas berdasarkan kadar faedah harian, bukan bulanan. Okey? Faham yang ni ya? Masuk overdraft. Seterusnya, pinjaman perniagaan ataupun gadaian ataupun ar-rahnu. Satu barang berharga untuk dijadikan sebagai cagaran, biasanya barang kemas. Sekiranya hutang tersebut tak dapat dijelaskan, barang kemas tersebut yang dicagarkan akan menjadi pihak ar-rahnu. Okey, last kali, pemfaktoran. Okey, saya terus ceritakanlah. Pemfaktoran ni dia macam ni. Ada 2 syarikat. Syarikat A, syarikat B. Syarikat A hutang RM5,000 dekat syarikat B. Syarikat B pula dia nak pakai duit. Dia tuntut hutang dia dekat syarikat A tapi syarikat A tak boleh bayar. Syarikat A tak ada duit. Jadi syarikat B ni pula, dia pergi dekat syarikat pemfaktoran. Dia minta syarikat pemfaktoran bayarkan dulu hutang syarikat A sebab dia nak guna duit. Jadi syarikat pemfaktoran akan beli invoice ataupun hutang, dokumen hutang syarikat A tu dengan harga diskaun. Okey, iaitu RM4,000. RM1,000 lagi tu diskaun. Okey, jadi sekarang ni hutang syarikat A dengan hutang syarikat B dah settle. Sekarang ni syarikat A berhutang dengan syarikat pemfaktoran. So nanti syarikat A akan bayar hutang sebanyak RM5,000 kepada syarikat pemfaktoran. Jadi melalui kemudahan ini, peniaga iaitu syarikat B memindahkan tugas kutip hutang daripada pelanggannya iaitu syarikat A kepada syarikat pemfaktoran. Okey, kemudian kita tengok pula part yang kedua dekat dalam tajuk ni, part pembiayaan daripada agensi kerajaan. Tadi kita dah tengok pembiayaan daripada bank dan institusi kewangan. Okey, so untuk pembiayaan dari agensi kerajaan ni ada 3. Yang pertama bantuan modal, yang ketiga geran penyelidikan dan pembangunan, dan yang ketiga jaminan kredit. Okey, apa dia bantuan modal? Pinjaman perniagaan yang disediakan oleh agensi kerajaan. Contohnya pembiayaan yang boleh kita peroleh daripada MARA. So dia lebih mudah dan prosedur tidak rumit. Okey, geran penyelidikan dan pembangunan pula. Okey, ini disediakan sebagai insentif. Okey, galakan kepada syarikat-syarikat yang ada di Malaysia ni untuk mencipta lebih banyak produk baru. Jadi syarikat-syarikat yang menyediakan produk-produk baru, membuat inovasi akan dapat geran ini. Okey, yang ketiga jaminan kredit. Okey, jaminan kredit ni macam
pihak kerajaan memberi jaminan kepada usahawan yang ada masalah untuk buat pinjaman bank gara-gara dia tak ada cagaran ataupun status kreditnya tak baik. Status kreditnya tak baik ni macam dia pernah blacklist sebelum ni ke, macam tu. Okey. Okey, seterusnya kita lihat sepintas lalu. Okey, antara agensi kerajaan yang terlibat untuk beri 3 jenis pembiayaan yang saya dah terangkan tadi, kita tengok yang pertama MARA. Okey, MARA, semua orang tahu. Okey, MARA ni dia memberikan pinjaman dan pembiayaan kepada usahawan, sama ada usahawan tu nak mulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan. Okey, antara skim-skim yang ditawarkan ialah, inilah awak boleh baca sendiri yang ni. Okey, selain daripada memberi pinjaman, MARA juga sediakan kemudahan. Kemudahan seperti ruang niaga, gerai, tapak, arcade. Menampakkan arcade MARA kan? Okey, bangunanlah disediakan ruang niaga. Dan dia juga ada sediakan kursus dan latihan kepada usahawan. Tu yang bagusnya MARA. Okey, seterusnya. Okey, Tekun. Okey, dia mengamalkan konsep pinjaman asas simpanan, iaitu pinjaman yang diberi kepada peniaga yang akan digunakan sebagai modal tambahan. Jadi Tekun ni sesuai untuk peniaga yang nak dapatkan modal tambahan, bukan yang baru nak memulakan perniagaan. Ia punya konsep menggalakkan budaya menabung dalam kalangan peniaga kecil. Okey, so ini antara skim-skim yang ditawarkan, awak boleh baca sendiri. Okey, so pinjaman dengan Tekun ni bermula serendah RM500 hingga RM50,000, manakala tempoh bayaran balik antara sebulan hingga 5 tahun. Okey, yang ketiga, Credit Guarantee Corporation Malaysia, CGC. Okey, so ini adalah syarikat jaminan kredit Malaysia yang memberikan peranan untuk memberi jaminan kredit bagi mana-mana usahawan yang ada masalah untuk membuat pinjaman tadi. Jadi inilah agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberi jaminan kredit bagi memudahkan permohonan untuk membuat pinjaman dengan bank diluluskan oleh pihak bank. Okey, ni dia. Seterusnya, Agrobank. Agrobank ni semua orang tahu, dia adalah bank pertanian dulu nama dia. Okey, jadi Agrobank ni dia adalah bank milik kerajaan di bawah naungan Kementerian Kewangan dan fokus dia adalah untuk pembangunan perniagaan yang ada kaitan dengan pertanian sahaja. So, apa yang disediakan? Okey, dia beri pinjaman pada kadar perkhidmatan yang rendah, kadar charge perkhidmatan yang rendah. Kemudian dia juga ada sediakan pembiayaan untuk usahawan beli tanah, mesin, jentera, jentolak dan yang lain-lain yang berkaitan dengan aktiviti pertanian lah. Okey, kemudian antara dana yang disediakan, okey, ada 3 ni lah. Nanti awak boleh baca sendiri yang ni nama-nama dana. Okey, seterusnya, MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. So, MOSTI ni adalah agensi kerajaan yang menawarkan grant insentif dalam bidang sains dan teknologi yang tadi saya terangkan kan. Dia nak menggalakkan syarikat-syarikat yang ada dekat Malaysia ni buat aktiviti R&D untuk menghasilkan inovasi, buat produk baru. Okey, so ada 2 dana, dana Smart dan juga dana Go. Yang ni kamu boleh baca sendirilah nanti. Dana Smart dan dana Go ni hanya untuk makluman ataupun pengetahuan saja. Okey, ni kamu boleh baca sendiri. Okey, so untuk tajuk ni kita dah habis. Okey, kita dah habis tentang sumber pembiayaan luaran. Jadi saya harap kamu semua faham. Okey, dan jika ada soalan kamu boleh ajukan dalam grup Telegram. Jika ada yang tak faham nak suruh terangkan semula, okey, kamu boleh ajukan dalam grup Telegram. Jadi untuk itu saja untuk video cikgu kali ini. Okey, assalamualaikum dan selamat menonton lah. Selamat menonton, selamat mengulang kaji. Okey, itu saja.